Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang saya muliakan Tuan Imam, pengerusi serta jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya baca di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, kata Allah, Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba aku yang melampaui batas dengan melakukan maksiat dan dosa kepada aku. Wahai hamba-hamba aku yang melampaui batas di atas diri mereka kerana melakukan maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Allah kata jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sebesar mana dosa yang pernah kita buat, Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah sekali-kali berasa putus asa. Jangan pernah terlintas dalam hati kata aku ni tak ada tempat dah di sisi Allah. Jangan pernah kok terlintas dalam hati aku ni tak layak dah dengan syurga. Jangan. Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mengampunkan semua dosa. Tuhan berhak mengampunkan semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan Maha Penyayang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila Allah anugerahkan kepada kita untuk kita sampai dalam bulan yang cukup dengan berkat ini, bulan yang Allah menjanjikan keampunan daripada Dia, sedangkan dalam bulan lain pun Allah ampun dosa kita, tambah-tambah duduk dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, bila kita baca hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala asyaddu farhan bi taubati abdih. Allah terlalu gembira dengan taubat hamba Dia. Nabi gambarkan seperti satu orang laki-laki yang dia ni ada unta, ada kenderaan. Di atas kenderaan tu ada makanan, ada keperluan hidup dia. Dia ni musafir. Dalam perjalanan tu tiba-tiba kenderaan dia ni, unta dia ni hilang. Nabi nak gambarkan Allah terlalu gembira dengan hamba yang bertaubat ni. Nabi gambarkan dalam hadis seperti mana hina yatubu ilaihi min ahadikum, seperti mana satu orang ini kana ala rahilatihi bi ardi falah, duduk tengah-tengah padang pasir tu tuan-tuan, dia dengan unta dia aja.
Atas unta tu ada makanan, ada keperluan, ada pakaian, ada semua. Dia musafir. Kemudian unta dia hilang. Dia ni habis dah. Yang kata dia hilang kenderaan dia ni habis, jadi putih asa dah, jadi tak seronok. Maka Nabi kata dalam hadis, fa'ata syajarah fattaja'a fi dhilliha. Dia pun jalan, laki-laki ni duduk di bawah satu pokok, duduk berteduh bawah tu. Unta pun tak ada dah, mana pergi dah, makanan sebagainya. Qad ayisa min rahilatih. Dia cukup kecewa, aku ni sebatang kara tengah-tengah gurun Sahara ni. Tiba-tiba Nabi kata, fa baina huwa kadzalik. Ni Nabi nak gambarkan Allah lebih gembira pada laki-laki ni. Tengah-tengah dia duduk tak tahu nak buat apa waktu tu, tiba-tiba Nabi kata, idh huwa biha qa'imatun indah. Kemudian tiba-tiba unta dia duduk ada di tepi dia. Punya seronoknya laki-laki ni bila unta dia tiba-tiba tadi dia melilau cari mana pi ni. Habislah aku atas tu segala-segala benda duk ada kat dia. Unta itulah aku duk dengan dia untuk aku berjalan dalam musafir aku ni, tak ada. Tiba-tiba dalam duduk tunggu tak tahu nak buat apa, tiba-tiba ada unta dia ni. Terkeluar daripada mulut dia, Nabi kata dalam hadis, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Hang pi mana ni? Hang hamba aku tuan hang. Macam tu. Ya Allah, dia kata unta hang pi mana tadi ni? Aku ni tuan hang, hang hamba aku. Punya seronok sangat dia cakap lagu tu. Dia guna istilah rabbuk. Rabb ni Tuhan lah. Tuan-tuan, kita ni setahun mungkin dalam ghaflah, dalam kelalaian, dalam apa semua ni, tiba-tiba Allah bagi kesempatan masa pakat mai berimpun ramai-ramai dalam Masjid Umar Al-Khattab ni, pakat bertarawih berjemaah, pakat berqiyamul lail dan sebagainya, pakat duk cari keampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala asyaddu farhan. Allah sangat gembira dengan taubat hamba dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka jangan lepas peluang. Malam ni saya nak sebut tuan-tuan 3 saja. 3, mungkin banyak lagi tuan-tuan dah dengar tazkirah dah. Saya nak sebut 3 hak. Saya kira 3 ini kalau kita mampu buat ketiga-tiga ni, insya-Allah Allah ampun dosa kita. Yang pertama, tuan-tuan sedia maklum, malam Ramadan ini malam yang kita tak boleh biar dia sunyi, dia mati, dia tak ada pengisian, dia tak ada ibadah, dia tak ada rintihan minta ampun ke Allah, dia tak ada munajat, tak boleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita buka dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik bawa hadis cerita sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bertarawih mendirikan malam Ramadan mereka macam mana? Kita baca dalam hadis dalam kitab Al-Muwatta, cerita punya panjangnya ibadah para sahabat Nabi. Dalam hadis kata, bila selesai saja tarawih kami, qiyam kami pada tiap-tiap malam Ramadan itu, khadam-khadam kami kelam kabut piduk nak sediakan sahur, takut-takut subuh tak dan. Tu dia tuan-tuan boleh bayang panjang mana yang kata sembahyang sahabat Nabi dalam mencari keampunan Allah ni. Panjang mana tuan-tuan? Sebab tu ada hadis cerita kami sembahyang tarawih ni, para sahabat sembahyang tarawih ni ada yang tak lakat sungguh-sungguh tapi tak mau lepas peluang, bertungkat, pegang pada tongkat tu, bergantung berpok pada tongkat. Pasal apa? Pasal nak tunjuk dekat Allah, kata kami nak diampunkan, macam tu. Kalau kita baca macam tu tuan-tuan, bila di zaman para sahabat macam tu punya amal ibadah, generasi yang terbaik itu, yang kita baca sirah kehidupan yang kata para sahabat, para salafus soleh ni, masya-Allah tabarakallah. Tak usah depa tak bincang dah soal rakaat sembahyang dah, bukan soal rakaat lagi.
Bukan soal 8 ke 20 ke 36, tapi soal berapa lama hang boleh berdiri depan Allah. Kita hari ni berkeli pasal 8.20. Pasal apa? Pasal ada banyak, masing-masing dengan selera masing-masing. Tapi salafun salih waktu membincangkan tentang ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan dan malam-malam Ramadan, yang ada dalam hati mereka, dalam minda mereka, apa dia? Berapa lama yang boleh aku tunjuk dekat Allah, aku berdiri depan Allah, aku ibadah pada Allah sehingga Allah berkenan untuk ampun aku. Aku nak tunjuk, kata aku ni la taqnatu min rahmatillah, tak putus asa daripada rahmat Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang pertama saya nak sebut tuan-tuan, sedaya upaya dengan baki Ramadan hak ada ni tuan-tuan, tiap-tiap malam ni amalan orang-orang muttaqin. Al-Quran kata apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang bertakwa tu mereka akan minta ampun, istighfar pada Allah pada setiap waktu-waktu sahur mereka. Bangkit makan cantik dah, ejah masa sikit lagi, bagi awal 15 minit, bagi dan ambil semayang, bagi dan semayang paling kurang 2 rakaat, minta ampun dekat Allah. Kalau mampu lebih baik lagi, biar menitik yang mata seorang-seorang kita depan Allah tu, minta Allah ampun kita. Tuan-tuan, ulama kata, tak malu ke kita ke Nabi SAW? Nabi minta ampun, istighfar pada Allah sebanyak berapa kali? 100 kali. Dan hadis syarah Muslim, Imam Nawawi kata, Nabi SAW, yang Nabi kata innahu la yughanu ala qalbi, istighfar itu aku dah tenggelam dalam istighfar, dia panggil. Bukan minta ampun kerana Tuhan nak ampun lagi, kerana Nabi dah maksum, tidak berdosa, dah diampun Allah, dah maksum. Minta ampun apa? Maka Nabi kata apa? Istighfar tu aku dah tenggelam dalam istighfar tu. Wa inni la astaghfirullah fil yaum, aku minta ampun pada Allah dalam sehari 100 marrah, 100 kali. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kita dengar habis. Kalau tak malu ke Nabi tak tahu. Huwa hammuhu bisababi ummati. Nabi duk istighfar tiap hari 100 kali tu habuan kita, bukan habuan Nabi, habuan kita. Hak Nabi duk sebut astaghfirullah, nastaghfirullah, ya Allah ampunkanlah aku, tu maksud apa? Nabi wakilkan diri Nabi, ya Allah kalau ada umat-umat aku hak buat dosa di kemudian hari esok ni, ya Allah kalau ada umat-umat aku yang alpa, yang tak minta ampun kepada kamu, ya Allah astaghfirullah, ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Tu kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, huwa hammuhu bisababi ummati. Istighfar Nabi itu bukan habuan ke Nabi, tapi habuan kita. Kata kita tentang buat relax, tak ada apa, kita tak rasa apa. Kata Imam Nawawi, Nabi mengenangkan wa mattala'a alaihi min ahwaliha ba'dahu fayastaghfiru lahum. Kerana Nabi tak tahu apa nak jadi ke depan tu, umat dia macam mana, buat dosa apa, besar mana dosa umat dia, maka Nabi istighfar sehari 100, sehari 100, sehari 100. Dulu tuan-tuan kita duk mengaji masa kecil-kecil, kita duk dengar Nabi istighfar, ada riwayat sebut 70 kali, ada 100 kali. Kita pun pernah agak terfikir pasal apa Nabi duk istighfar ni. Nabi ni tak ada dosa, yang duk ada dosa ni kita. Oh, rupa-rupanya Nabi nak sebut kata istighfar, aku ni dah tenggelam dalam istighfar tu, dah jadi tanda kata aku ni hamba Allah yang bersyukur, aku istighfar. Dan istighfar itu kata Imam Nawawi habuan kita. Jadi yang pertama tuan-tuan, malam-malam Ramadan ni bukan takat tarawih ni, cari sikit lagi kekuatan kita, sekejap lagi balik habuan tadarus Quran, habuan bangkit qiyam tengah malam, merintih dekat dia, minta ampun dekat dia, masukkan diri kita dalam golongan wabil ashari hum yastaghfirun. Itu satu. Yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah hadis Nabi kata, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar, atau kama qala.
Dan sedekah yang kita bagi di jalan Allah, yang kita keluarkan, yang kita sumbangkan, dia memadam kejahatan yang kita pernah buat. Kita Ramadan ni fikir nak Tuhan ampun dosa ya, dosa fikir benda lain. Ni duk fikir pasal makan. Fikir makan sikit-sikit sudah. Pi melilau lah nak cari hak murtabak paling sedap tu tak jumpa. Pasal apa? Nah, carilah benda-benda haban kita boleh makan. Makan haban menegakkan tulang belakang nak bangkit buat ibadah. Itu je orang beriman kita ni. Orang-orang yang bertakwa tu sifat dia. Yang ni balik menilah dia telefon orang perempuan dia pula, dia kata aku cari tak jumpa pun tokek hak lama kita duk makan ni, tak mana dia buka pula dah pun tak tahu. Kita kata Pak Long tak jumpa ke orang jam tabak tadi? Ada 3-4 orang habis tu. Dah duk biasa makan hak no. Astaghfirullahalazim. Kita tengok. Berapa masa habis tu? 2 jam, 3 jam. Perjalanan perjalanan berjalan, mencari, kemudian balik. Berapa banyak kita boleh guna untuk buat ibadah? Cukup banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dengan baki Ramadan hak ada ni tuan-tuan, hati pun dah mula hilang rasa hubbud dunia, kasih pada dunia, dah kurang. Pasal apa tuan-tuan? Kaya macam mana pun tak boleh makan di siang Ramadan. Hebat macam mana pun kita ni sama macam orang fakir miskin. Kita tak boleh nak jamah makanan, kita tak boleh nak bersedak-sedak dengan rezeki yang ada. Tak? Kalau kita ni, minta maaf sebutlah, kita ni kalau kita berkeluarga ada lebih daripada 1 isteri atau 2 isteri atau 3 isteri pun siang Ramadan tak boleh. Sama aja kita ni semua ni kena tahan nafsu kita. Dah hilang dah yang kata apa tuan-tuan, hati kita ni rasa kasih pada dunia tu. Waktu ni lah masa untuk kita ambil sikit habar rezeki kita ni, keluarkan, bagi sedekah. Tuan-tuan, saya nak buat 3, banyak tempat saya buat 3 ni tuan-tuan, role model kita. Yang pertama, Sayyidina Umar Al-Khattab dalam hadis sahih, waktu dapat tanah di Khaybar, kata Umar Al-Khattab depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, asabtu malan bi Khaybar. Aku ni dapat harta di Khaybar, aku boleh tanah, perang-perang dan sebagainya, dapat rampasan perang. Maka Sayyidina Umar dapat tanah di Khaybar. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku tidak pernah ada harta yang paling sempoi, nak kata yang paling cantik, yang paling hebat, yang paling aku rasa sayang melainkan Khaybar ni. Nak buat apa ya Rasulullah? Bagi arahan dekat aku untuk aku buat. Nabi kata apa dalam hadis tu? Saya ringkaskan. Nabi kata, wahai Umar, waqafkan. Waqafkan. Maka tanah di Khaybar diwakafkan oleh Umar Al-Khattab. Tak cakap banyak. Kerana sahabat dia faham, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Lagi besar bagi, lagi besar Tuhan nak ampun dosa. Sayyidina Uthman bin Affan, ketika Nabi kata kepada orang Islam, waktu tu orang Islam tak ada sumber air, tak ada. Ada satu telaga nama dia Bi'ru Rumah. Bagi pergi Madinah ni kita boleh tengok. Tu ada ambil kelah. Bi'ru Uthman atau dipanggil Bi'ru Rumah ni. Telaga sumur yang nama dia Rumah ni, dia milik satu Yahudi. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah anugerahkan air dalam telaga tu bagi orang yang pernah ambil minum, rasa dia ada rasa nak macam Zam-Zam. Jadi bagi muhajirin ni kalau minum, ambus sedap sungguh, teringat Mekah. Jadi Nabi kata dekat para sahabat, Nabi kata, siapa yang boleh mampu beli telaga yang kata rumah ni, kemudian wakafkan dekat orang Islam supaya ada sumber air. Bila Nabi kata lagu tu je, Sayyidina Uthman bin Affan jalan kaki pergi cari Yahudi tu. Tak payah pengurusi kan, nak kena umum apa semua, nak kena lancar kita ni, nak lancarkan apa kapek masjid nak pakai 35,000 dah. Dengar lagu tu je untuk kegunaan muslimin. Sumber air tak ada, jalan pergi cari Yahudi tu. Kata Uthman bin Affan, aku nak beli telaga ni. Aku nak beli telaga ni. Berapa nak jual bang? Kata Yahudi tu, tak boleh Yahudi tuan-tuan kan dia nak bagi. Dia kata aku tak jual. Dia kata
Telaga ni istimewa, kat kuku tak jual. Osman kata, jual lah. Dia duk pujuk. Akhirnya Yahudi ni kata, lagu ni lah, tak apalah. Kalau nak beli juga, aku jual setengah saja. Aku jual separuh. Harga dia 12,000 dirham. Harga dia 12,000 dirham. Ambil separuh. Kata Sayyidina Osman, okey, kita buat perjanjian. Satu hari telaga ni milik aku, satu hari milik hang. Yahudi ni pun setuju. Dia kata okey, oleh kerana jual tu nama jual setengah, kena buat gitu lah. Satu hari Sayyidina Osman ambil ayam, satu hari Yahudi tu punya. Bila mai hari Osman bin Affan punya turn, Sayyidina Osman panggil semua orang Islam. Okey, esok Isnin kita angkut ayam. Oh, dia orang Islam semua turun, pakat duk cedok ayat. Yahudi ni duk gigit jari. Dia kata tak guna betul depa ni. Jahannam ayat aku. Nampak? Kan orang yang tak ada iman biasa macam tu. Akhirnya ni Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hati Yahudi ni berasa apa? Daripada aku duk biar bapak ni, aku hari turn aku seorang ya. Bila mai turn dia angkut tu dia satu negeri punya mai, lagu dia ambil ayat, kerin ayat telaga ni, esok hari Selasa tak ada pula lah ayat. Jadi dia kata, Osman mai, lah ni lagu ni lah, hang buat mai lagi 8,000 dirham, ambil telaga ni terus. Umar kata cantik, sat lagi kau bagi duit. Ambil 8,000 dirham dah lah, bagi kepada Yahudi ni. Telaga itu, biru rumah itu, kalau tuan-tuan pi ada aktiviti ziarah waktu kita buat umrah ni, daripada tempat yang di antara tempat yang kalau ustaz-ustaz kita buat, dia akan beritahu ini telaga yang diwakafkan oleh Sayyidina Osman bin Affan pada orang Islam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini dia sahabat Nabi. Yang ketiga, Abu Talha ada kebun kurma di depan Masjid Nabawi, nama Bayruha dalam hadis. Kata Abu Talha bila dia dengar ayat Quran sebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Talha tak senang duduk. Pasal Quran kata tak capai darjat, tak sempurna kebaikan sehinggalah boleh bagi hak paling kita sayang. Kata Abu Talha, tak boleh jadi. Duk bagi dah selama ni, bukan tak bagi. Kurma keluar hasil, ambil standan 2 pi bagi kat fakir miskin, ada apa ni, bagi hadiah kat orang, bagi sedekah. Tapi bila Quran kata lan tanalul bir, tak sempurna lagi, tak capai lagi kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai boleh ambil hak paling kita sayang bagi, itu baru sampai. Kata Abu Talha radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kalau Quran kata mimma tuhibbun baru sampai, hak paling aku sayang ni dia tanah ni, ini dia kebun kurma ni, Bayruha ni, duk ada di hati aku. Tuan-tuan, ladang kurma atau kebun kurma Abu Talha yang nama Bayruha itu terlalu istimewa. Nabi selalu masuk dalam kebun tu, Nabi selalu duduk dalam kebun tu. Bahkan baginda Nabi SAW pernah minum air yang ada di dalam kebun kurma Abu Talha. Terlalu istimewa. Kalau kita hari ni tuan-tuan, ada dusun derian hak jenis grade musangking, udang merah, D24 ke apa semua hak jenis tu. Nah, dia bukan jenis hak besar-besar punya. Kalau nak bagi, dia kata kalau nak bagi ni boleh duit setahun aku 1,000 tau ni. Dia bagi hak tu. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kalau dengar saja di telinga, sedekah boleh padamkan dosa aku, Allah nak ampun dosa aku dengan bagi duit, geng-geng hak kaya berduit ni akan buat. Hak tak berapa ada, mereka cari cara lain. Hak susah, seumpama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan cara beribadah, berdiri. Tuan-tuan, kalau tidak, tak ada lah hadis Abu Hurairah semayang ni tok yung hayang. Orang kata gila ke Abu Hurairah ni? Dia kata aku bukan gila, tapi kerana aku lapar. Abu Hurairah, ashabus sufah, tidak ada apa, mai daripada Yaman, berhijrah mai ke Madinah untuk duduk dengan Nabi SAW, jadi ashabus sufah, antara orang-orang yang kalau hari ni ada siapa nak buat kenduri, panggil kami nak pi lagu tu. Tu riwayat hadis paling banyak tu.
Tak ada kemampuan kau nak bagi RM2 ni, tak ada. Tapi Allah redha juga dengan cara apa? Dengan cara lagu ni. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita ni keadaan diri kita tak sama. Ada orang ada duit, ada orang ada masa, ada orang ada kemampuan beribadah, ada orang macam-macam. Jadi tuan-tuan, duduk tengah-tengah malam kau seorang-seorang muhasabah, aku ni apa lebih Tuhan bagi aku? Tuan kena tanya aku tu, kita ni, diri kita ni, aku ni apa lebih Tuhan bagi kat aku? Oh, aku ni banyak masa, pencen dah, duit tak banyak, tapi adalah sikit-sikit. Ada banyak masa, Tuhan bagi peluang untuk kau ibadat. Satu, aku masa korang, kerja banyak, sibuk dan sebagainya, tapi aku ni Tuhan bagi, Alhamdulillah, tiap-tiap bulan tak korang 10,000, tak korang. Kenal diri kita tu. Bila kita kenal diri kita, aku nak Tuhan ampun aku dengan cara macam ni, macam tu. Sahabat-sahabat hak jenis ada banyak ruang masa dengan cara lagu ni. Oh, aku ni baca Quran surah bagus, tajwid cantik, dah mengaji bidang Al-Quran ni sampai mahir, tapi aku ni hari ni hari berapa Ramadan dah, 9-10 Ramadan, Quran tak masuk juzuk 2 lagi. Awak lambat sangat aku ni. Kau lagu mana aku ni? Bagi kenal diri. Nampak tuan-tuan? Okey, itu 2 dah dengan cara sedekah. Yang ketiga, yang terakhir tuan-tuan, kalau bulan Ramadan ini kita tak jadikan dia bulan untuk kita mengkhatamkan Al-Quran, kata ulama, boleh jadi bulan lain langsung tak khatam. Imam Malik yang mengajak hadis hari-hari mengajak hadis orang, Imam Malik, Imam mazhab Maliki, bila masuk bulan puasa, bulan Ramadan ni, tutup majlis hadis, baca Quran, khatamkan Quran melalui hafalan ataupun melalui bacaan, dalam solat atau di luar solat. Tu imam dulu. Imam Syafi'i kita baca dalam, sebanyak ustaz-ustaz sebut tuan-tuan, khatam 60 kali di luar semayang dalam bulan Ramadan, 60 kali. Satu video kawan share, ada di Indonesia, depa sembahyang ada satu halaqah khatam, satu malam sekali khatam. Masya-Allah, tabarakallah. Habis-habis itu sahur, tuan-tuan. Habis-habis itu sahur. Memang jadi, kalau kita boleh join tu tuan-tuan, tuan-tuan akan rasa macam mana sahabat Nabi semayang di belakang Ubay ibn Ka'ab, macam mana sahabat Nabi pada zaman Sayyidina Umar semayang di belakang Ubay bin Ka'ab. Waktu sahabat-sahabat semayang ni rasa lama mana. Tu dia sampai macam tu. Ada. Tapi daripada sana pun hak laju pun dah. Hak tak sampai 7 minit. Oh, tuan-tuan baca, oh tak tahu apa, habis. Dia hak lambat sungguh pun ada sampai ke subuh, hak cepat sungguh kira main ke 9. Tuan-tuan kalau main tak 9-5 minit pakai balik awal. Main tukar-tukar motor siapa haji? Habis dah. Habis dah kah? Habis 20 rakaat habis. Nampak laju pun ada. Jadi tuan-tuan, bulan Quran ni saya pesan kepada saya, paling lekeh khatam sekali bulan Quran ni. Sebab ni syahrul Quran, ini bulan Quran. Kalau para sahabat Nabi, salafun salih, ulama-ulama yang hebat, mereka akan cari juga masa untuk mengkhatamkan Quran. Bahkan bukan sekali, ada yang 3 hari sekali, ada seminggu sekali. Imam Mujahid khatam macam mana, bila mai 10 akhir Ramadan khatam tiap-tiap hari. Kerana apa tuan? Kerana mereka faham dengan Al-Quran itu, dengan kalam Allah tu, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak berkenan. Bila Allah berkenan, Allah ampun dosa. Jadi tuan-tuan, last kali kita buat kesimpulan dalam satu ayat yang mudah kita faham. Di siang Ramadan kita tahan nafsu kita dengan tak makan, tak minum dan benda yang membatalkan sembahyang untuk Allah berkenan ke kita. Di siang atau di malam Ramadan lidah kita duk baca kalam dia sehingga Allah berkenan, Allah boleh ampun dosa kita. Dengan rezeki Tuhan bagi sikit dekat kita tu, kita gunakan untuk sedekah dan infak di jalan Allah, untuk memadamkan dosa kita. Allah berkenan, Allah akan ampun dosa kita. Tuan-tuan, tidak ada alasan bulan puasa, bulan Ramadan ni Tuhan tak ampun dosa. Tak ada. Kalau Tuhan tak ampun juga, kena cek apa pasal.
Pasal bila kita baca hadis Qudusi, Nabi SAW kata pada hadis Qudusi, hamba aku ni buat dosa, Tuhan kata. Kemudian dia tahu kata dia ada Tuhan yang Maha Pengampun, aku ampun. Dia buat dosa balik kali kedua, kemudian dia tahu kata aku Tuhan Maha Pengampun, dia minta ampun, aku ampun. Kemudian dia buat dosa balik, dia ulang lagi sekali, kemudian dia insah, dia tahu kata aku Tuhan Maha Pengampun. Akhir Tuhan kata apa? Dalam bahasa orang Kedah kita ni tuan-tuan, kok suka hang. Tu hadis yang kita baca, hadis sahih. Bukan maksud Tuhan suruh buat dosa. Selagi mana hang kenal kata hang ada Tuhan yang Maha Pengampun, tak ada alasan hang tak diampun. Kalau tak diampun juga, ab'adahullah, seperti mana dalam hadis sebut, jauh daripada rahmat Allah sepanjang tahun, kerana peluang bulan yang mulia ni Tuhan tak ampun dosa. Nah, saya kira cukuplah sekadar itu perkongsian kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.